Hai, Assalamualaikum. Saya Normalis. Saya berasal daripada Johor Bahru, berumur 39 tahun. Sebelum ni saya ada melakukan perniagaan sendiri. Saya ada buat, saya pernah mengajar, saya pernah menjadi cikgu, saya pernah berniaga, saya pernah jual produk. Lepas tu saya pernah ada produk sendiri. So sekarang um, saya lebih pada dunia trading. Sebab saya nampak jelas dan clear dekat dunia trading ni kita boleh pergi jauh. Kita tak perlu susah-susah, kita tak perlu penat ke sana ke sini, jumpa orang ke apa, kita cuma hanya ilmu. Dalam dunia trading ni kita hanya perlukan ilmu dan komitmen kita, macam mana kita nak capai target tu. Macam tu. So saya memang sarankan dalam musim PKP ni yang sangat teruk dengan pandemik macam ni, kita ni kena buat sesuatu sesuatu yang lain, walaupun dengan modal yang kecil, tapi kita cuba untuk belajar sesuatu daripada apa yang terjadi. Macam sekarang ni banyak sangat orang yang kekurangan duit, banyak sangat kes-kes bunuh diri lah, kes-kes penceraian, pergaduhan semua kan. Jadi saya rasa solution yang terbaik buat masa sekarang ni dengan keadaan dunia yang macam gini, trade dengan cara trader je lah. Sebagai macam saya sebagai business woman, business woman, kita terkesan sangat. Jadi dengan cara trade ni, dengan cara trading yang ada ilmu, insyaAllah dia akan sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Okey, kalau daripada segi achievement saya dalam dunia trading ni, actually banyak sangat improvement daripada segi diri sendiri, daripada segi keuangan saya memang banyak improvement. Walaupun pada permulaannya kita rasa macam suffer. Kadang-kadang orang yang tak biasa tu macam, ya Allah susahnya, macam mana aku nak belajar ni, aku tak tahu apa-apa knowledge, tak tahu apa itu trading, tak tahu dunia trading. Tapi bila kita belajar, bila kita fahamkan, bila kita betul-betul nak belajar ikhlas daripada hati, benda tu akan datang sendiri. Macam tu, macam yang saya dapat dari segi diri sendiri, saya sekarang belajar untuk berdisiplin. Saya belajar untuk lebih bersabar. Tapi betul, dekat dunia trader ni kita kena banyak-banyak bersabar dan emosi sangat-sangat mainkan peranan. Macam tu. Masa lepas tu orang sekeliling pun mainkan peranan. Macam gitu. Dia kalau nak trade ni dia kena kawal emosi kita macam tu. Tapi memang banyak sangat achievement daripada segi profit, daripada segi environment dengan kawan-kawan, orang di sekeliling, memang banyak berubah. Okey, saya mula-mula mengenali forex ni apabila saya mengalami kejatuhan yang sangat teruk dalam perniagaan saya. Sebab masa tu adalah first PKP yang kita tak tahu, tiba-tiba kita kena lockdown kan. Jadi masa tu bisnes saya tiba-tiba jatuh sebab kita tak ada experience pasal pandemik ni. Jadi tiba-tiba jatuh dan saya masa tu betul-betul down sebab yalah, kita nak kata loss dengan jumlah yang besar. Jadi kita macam down sangat lah. Tapi masa tu saya terfikir, apa benda yang kita boleh buat tanpa perlu jumpa orang, tanpa perlu bersusah payah keluarkan modal yang besar, tanpa perlu ke hulu, kita tak boleh jumpa orang kan. Lepas tu saya terus try Google, saya cari apa benda, macam kita nak search macam mana nak cari duit lebih gini kan. Lepas tu saya terjumpa ni lah, teknik forex ni lah. Lepas tu saya cakap, kenapa sebenarnya aku tak terfikir benda ni Lepas tu
Masa tu belum lagi rasa nak menceburi diri tau. Tapi kita masih tengok lagi apa benda ni. Sebenarnya dulu saya tak tahu apa ni forex. Saya memang tak tahu. Tapi saya adalah juga yang kawan-kawan cakap forex ni macam ni macam ni macam ni. Lepas tu saya belajar sendiri sebab persepsi orang lain. Keluarga saya pun masa tu tak tahu yang saya belajar forex. Kawan-kawan semua tak tahu. Saya belajar seorang-seorang selama 3 bulan untuk menguasai ilmu forex ni. Masa tu saya tak ada kenalan, saya tak ada siapa-siapa yang tahu pasal forex ni, related mana-mana pun tak ada. Jadi saya base pakai pakai YouTube. Saya belajar. Lepas tu saya nampak, benda ni boleh pergi jauh. Why not aku teruskan? Kenapa aku tak tahu lebih awal? Kenapa aku baru tahu sekarang ni, cakap macam tu. Jadi sebenarnya pada saya saya memang macam mana nak cakap, siapa-siapa yang dapat tengok saya punya video ni, belajarlah benda ni. Belajar dan terus belajar. Sangat-sangat membantu. Okey, saya mula mengenali Rod FTT ni apabila saya terlalu penat belajar. Mungkin kadang-kadang saya tak fikir ni semua kebetulan. Saya selalu rasa semua ni dah dirancang oleh Allah. Saya cakap macam tu. Allah yang tentukan, Allah yang jumpakan benda ni. Satu hari saya tengah belajar, macam ada satu teknik saya belajar. Lepas tu tiba-tiba video coach lalu tau dekat wall saya. Tiba-tiba lalu. Lepas tu saya cakap, saya masa tu tak tertarik pun sebab ada banyak kali video dia keluar. Tapi ada satu masa tu, time saya betul-betul stres sebab ada satu teknik saya betul-betul tak faham. Saya diam, tiba-tiba saya terdetik hati nak tekan tau. Saya tekan, lepas tu saya cakap, siapa Jiro Azrul ni? Apa dia buat? Lepas tu saya cakap, nak try tengok. Bila saya try tengok, first video je, first video saya tengok, saya terus tertarik sebab konten yang dia ajar tu, cara penyampaian dia, konten yang dia ajar macam sampai kat hati, maksudnya dia ajar tu terus sampai. Lepas tu kebetulan masa tu coach ada buat live, lepas tu saya ada masuk sekali dan dia ada cakap masa tu ada STIB dekat Melaka. Dan bila STIB tu saya terus cakap, aku mesti pergi, aku nak tahu apa benda ni, aku mesti pergi. Dan tu saya terus decide, masa tu juga saya decide nak pergi dan saya jumpa coach dekat Melaka. Masa itulah saya terus jatuh hati pada RFTT dan masa tu saya memperkenalkan diri dia pada coach, dan saya masa tu saya jumpa coach, saya jumpa Mira, saya jumpa Cikgu Dani. Itulah yang saya ingat lah. Macam tu. Dan itulah titik pertama saya terus jatuh hati dan saya terus stick pada RFTT sampai sekarang. Okey, masa saya belajar selama 3 bulan, 3 bulan tu saya belajar memang betul-betul belajar. Saya siang malam saya betul-betul study pasal forex ni dan pasal satu teknik ni. Tapi disebabkan saya tak ada mentor, saya tak ada kawan, saya tak ada community untuk berbincang apa-apa, saya betul-betul stuck. Saya betul-betul nak tanya, tak tahu sebab semua kita base pakai YouTube. Pemahaman kita tak sama bila kita belajar dengan mentor. Bila kita belajar dan berkomunikasi dengan kawan-kawan yang mempunyai idea yang sama, cara pemikiran yang sama, semua tak sama. Jadi bila saya mengalami masalah tu, saya mula-mula saya rasa macam nak tarik diri, tapi bila dah jumpa RFTT ni saya terus rasa macam aku kena teruskanlah, macam hati tu kuat sangat menyatakan kena teruskan. Lepas tu bila saya jumpa dan bila saya masuk dalam RFTT ni, Masya Allah, sangat-sangat impression. Saya sangat suka sebab yang pertama, coach
Coach Jiro sangat-sangat membantu dan dia tak pernah mengeluh walaupun sekali. Selama saya kenal dia dah berapa, hampir setahun ni, saya tak pernah dengar dia mengeluh untuk menyampaikan ilmu dia. Tak pernah sekali. Lepas tu dalam grup pula kita ada grup basic, kita ada grup senior dan kita ada grup Sri Kandi. Dalam grup pun masing-masing saling support menyupport. Dan kalau dia orang tak cakap dalam grup, dia orang boleh PM ke apa, masing-masing boleh PM. Lepas tu cikgu-cikgu sangat komitmen. Cikgu-cikgu kita memang beri komitmen. Lepas tu yang sekarang ni pula RFTT sangat improve. Sangat-sangat improve dengan video-video, dengan berita terkini, dengan fundamental dia, technical dia. Lepas tu hari-hari live. Itu saya memang salute dan saya memang, sebab tu sampai sekarang saya sayang sangat RFTT dengan teknik dia yang sangat saya tak tahu nak cakap macam mana. Macam tu. Very impression. Saya suka. Saya memang sayang RFTT. Okay. Apa yang buatkan saya nak terus lama dalam RFTT ni kerana dia banyak faktor tau. Faktor environment, lepas tu ilmu, lepas tu cara berfikir tak sama, memang tak sama. Okey, sebelum ni saya pernah diajak untuk masuk dalam macam, maksudnya selain daripada RFTT, tapi memang tak dapat nak compare. Saya tak dapat nak macam ni, nak bagi rate pada another teknik tu ke apa, sebab saya nampak dekat RFTT ni memang betul-betul boleh pergi jauh dan dia macam merupakan satu institusi untuk para trader. Dia bukannya suka-suka macam okey, kalau kita ni kalau nak belajar nak kena guna duit banyak. Okey, kau nak kena bayar 2-3 ribu nak belajar satu benda ni. Tapi dalam RFTT ni kita tak ada duit pun kita boleh belajar. Janji kita ada kemahuan. Janji kita betul-betul nak belajar. Janji kita betul-betul nak ubah diri kita. Okey, kadang-kadang kita adakan course, kita adakan macam weekly coaching, itu semua mungkin berbayar, tapi mungkin dan pada sesetengah orang mereka tak mampu lagi tapi hati masih ada niat nak belajar. Tapi inilah dalam RFTT lah tempat yang paling sesuai. Masing-masing tak kedekut ilmu, masing-masing mencurahkan ilmu tu ikhlas. Macam kadang-kadang cikgu dia analisa tu sepatutnya dalam weekly coaching, dalam macam video untuk prima analisis kan, tapi mereka masih lagi boleh share dalam grup macam tu. Maksudnya ilmu yang diberikan dalam RFTT ni tanpa sepadan. Bukan masing-masing bukan memikirkan duit semata-mata, tapi keikhlasan tu sampai pada kita orang semua. Dia macam tu. Jadi saya memang nampak dekat RFTT ni boleh sangat pergi jauh. Para trainernya yang sangat baik hati, masing-masing boleh mengajar macam satu keluarga yang sangat rapat. Satu tim, kadang-kadang sampai ke pagi dia orang boleh live dan macam tu. Jadi saya rasa macam rugi siapa yang tak tahu dan rugi siapa yang tak grab benda ni semua. Macam tu. Tu saya dalam RTT ni memang saya sayang dan saya memang fikirkan banyak benda untuk pergi jauh. Okey, perubahan yang paling besar dalam role FTT pada saya personally, attitude saya. Okey, attitude saya. Kalau sebelum ni saya macam mana tak fokus pada satu benda, saya dah mula fokus. Saya tak disiplin. Saya dah mula disiplin. Saya sukar nak kawal emosi bila saya marah. Dan memang kalau duit tu pada saya nombor 2, tapi dari segi attitude saya memang banyak sangat berubah. Saya boleh kawal emosi saya. Okey, kalau dari segi trading tu kan, saya boleh tak trading semata-mata saya nak kawal emosi saya. Tapi kalau dulu saya hentam je.
Saya tak kisah pun sebab saya rasa market tu bapak saya punya. Macam tu. Tapi betul. Bila kita belajar banyak daripada coach, sebab coach ni motivator. Dia banyak beri inspirasi pada kita semua. Bila kita banyak belajar daripada dia, kita banyak tengok video-video dia, kita secara tak langsung kita ikut cara dia, ikut berubah, walaupun tak banyak, sikit-sikit pun jadilah, alhamdulillah lah. Lepas tu daripada segi keuangan, syukur alhamdulillah, itu pun sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Dulu saya banyak loss, saya tak loss tapi saya banyak loss. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan pengawal emosi saya, dengan cara trading saya, dengan sikap saya yang kena bersabar apabila kita trading. Macam itu penting, emosi sangat-sangat penting. Okey. Semasa persediaan semasa persediaan sebelum mengenali RFTT, worse. Sebab tak ada orang yang tolong kita manage, tak ada orang yang ajar kita macam mana kita start nak masuk, macam mana kita nak start nak kenal flow market tu, daripada segi fundamental, daripada segi technical, langsung macam suka hati je. Even kita nampak benda tu tak boleh entry, kita entry je. Sebab kita tak ada cikgu, kita tak ada siapa-siapa nak refer masa tu. Memang masa tu boleh gain. Masa tu saya masa tak join RFTT lagi, saya trade silver. Memang boleh gain. Walaupun masa tu saya tak tahu ilmu sangat, tapi saya boleh gain banyak. Tapi loss pun banyak. Sebab kita tak tahu kan, kita tak ada persediaan mental dengan fizikal kan. Okey, tapi selepas saya mengenal ROT FTT, semuanya berubah. Sedikit demi sedikit, walaupun saya masih degil masa permulaan tu, saya degil tau. Saya sangat degil. Saya fighter, saya memang degil dan saya memang suka hati saya je. Saya nak letak berapa lot tu, saya nak letak berapa layer. Lepas tu saya tak letak stop loss, saya tak letak TP. Tapi perubahan tu banyak. Sikit saya berubah sebab macam mana dapat macam ni, coach selalu tekankan tau. Kita dengar hari-hari macam dia torture kita kat telinga. Ikut. Jadi saya rasa macam kena ikut, mesti kena ikut. Kalau kita respect orang tu dan kalau kita rasa dia boleh tolong kita, kenapa kita tak nak ikut? Dia macam tu. Lepas tu dari segi persediaan selepas dalam RFTT ni, saya mula-mula saya akan buat saya akan baca dulu news. Saya akan pastikan. Sekarang saya buat macam tu. Saya akan buka news dulu, saya akan tengok FX Factory, saya akan tengok investing. Lepas tu kalau saya free, saya tengok Robert Kiyosaki punya video channel tu, saya tengok sebab dia banyak bagi input macam-macam kan. Okey, lepas tu baru saya decide saya nak buka apa. Okey, lepas tu saya akan saya akan mapping dulu. Saya akan mapping daripada time frame besar kepada yang kecil. Dan bila saya dah ready, saya akan check pula daripada kecil ke besar. Bila saya nak scalping high risk, saya akan check time frame kecil. Saya buat macam tu. So memang banyak perubahan, sangat-sangat. Dan saya sekarang pun dah letak stop loss, saya dah letak TP, saya akan kira pips tu berapa pergi dia, dan saya tak kisah kalau dia terkena TP dan dia boleh pergi jauh, saya tak kisah. Saya dah stick pada PVM lah. Okey, ni memang ikhlas saya nak bagi tahu pada viewers. Memang kadang-kadang kita rasa dunia trader ni mudah, tapi tak semudah yang disangka. Tapi kalau kita dah pandai, memang mudah. Memang mudah. Dan saya sangat mengharapkan banyak wanita-wanita dekat luar sana yang sama-sama belajar. Banyak. Sebab saya nampak ramai sangat wanita dekat luar yang tercari-cari apa benda yang dia nak buat. Asyik macam
Masing-masing asyik nak jual barang. Masing-masing sekarang ni sibuk jual barang dekat internet. Sibuk niaga tepi jalan. Bukan tak boleh, boleh sangat-sangat. Tapi saya, kalau boleh saya nak diorang ni work smart, jangan work hard. Kita kena, perempuan sekarang kena work smart. Macam tu. Dalam usia kita, dalam usia saya macam gini, saya memang ada target saya dan dalam satu masa saya akan bersara dan saya akan lebih fokus pada diri sendiri saya macam tu. Jadi saya memang nak wanita-wanita kat luar sana, terutamanya ibu-ibu tunggal yang selalu kesempitan keuangan, cuba belajar walaupun tak ada modal, tak apa, cuba belajar dulu, gunakan akaun demo. Bila lepas tu you all boleh simpan sikit-sikit duit tu untuk buat deposit macam tu. Yang penting kemahuan kita. Macam mana kita nak ubah diri kita, macam mana kita nak ubah lifestyle kita, macam tu. Sebenarnya dunia trader ni sangat mudah. Itu kalau dah biasa dah, sangat mudah. Yang penting ilmu yang dapat membezakan kita semua, cakap. Dia macam tu, ilmu yang membezakan kita semua. So belajar. Itu yang saya mohon pada semua wanita-wanita kat luar sana. Belajarlah, sebab saya pernah mengalami kejatuhan dan saya pernah mengalami kesukaran. Kejatuhan yang sangat-sangat teruk pun pernah. Lepas tu alhamdulillah sekarang saya berada dalam keadaan selesa, tapi taklah kaya raya pun tak, tapi selesa alhamdulillah. Saya nak mereka pun macam tu, sama dengan saya. Macam okey. Okey, dalam hidup kita mesti kena ada matlamat. Lagi-lagi dengan usia kita yang makin meningkat dan usia saya yang dah hampir masuk 40 series ni, of course saya akan fikir lagi jauh, lagi ialah untuk jangka masa panjang. Matlamat saya dalam mara fikir ni, saya boleh mengajar tapi saya tak lebih pada trainer. Saya memang fikir yang saya one day nanti saya akan jadi fund manager. Fund management tu lah, macam tu lah. Saya memang tapi saya kena perlukan ilmu, itu yang penting. Buat masa sekarang ni saya tak apa, saya just silent trader dan saya membantu juga para wanita dalam Sri Kandi yang kadang PM saya masih boleh mengajar tapi di balik tabir lah macam tu. Kalau dia orang PM saya boleh ajar lagi, tapi saya nak jadi trainer tu memang saya tak boleh nak beri komitmen macam tu lah. Tapi untuk for the future saya memang berhasrat untuk menjadi fund management. Itu saya memang simpan dalam hati dan insya-Allah saya akan laksanakan macam tu. Okey, gaya trading saya. Kalau dulu gaya trading saya teruk sangat tau. Serius saya cakap. Memang gaya trading saya teruk sebab saya tak mengamalkan PPM dan saya tak mengawal money management saya. Lepas tu saya memang high risk, saya memang fighter. Dululah masa saya belum insaf. Belum insaf. Okey. Tapi sekarang ni saya dah mengamalkan amalan hidup sihat lah. Dia sihat macam gitulah. Okey, PVM yang saya gunakan, kalau low risk tu saya biasa guna pada time frame besar. Saya memang guna low risk, saya akan letak mula saya akan mapping dulu. Biasalah kita akan mapping dalam RCT, memang kita akan ditekankan mapping kan. Saya akan mapping dulu dan saya akan letak position di daily. Saya akan letak PO, saya tak instant. Saya letak PO dan siap set TP semua dekat situ. So dekat situ saya memang biarkan. Biasanya memang kena TP lah. Lepas tu kalau medium tu biasanya saya memang guna tiga teknik lah sekarang. Saya amalkan 3. Low risk, medium dengan high. Okay, yang medium tu saya biasanya letak dekat saya akan guna dekat time frame H4. Okay, lepas tu saya akan letak, kadang-kadang saya letak PO, kadang-kadang saya instant macam tu je. Lepas tu layer saya pun tak letak banyak. Kalau kat daily tu, okay, kalau low risk saya akan letak dalam 1 atau 2 layer je dekat daily tu. Daily atau weekly. Setakat ni saya belum letak dekat monthly lagi lah.
daily atau weekly. Dan kalau dekat medium tu saya biasanya dekat H4. Dekat H4 tu. Lepas tu layer pun saya letak dalam banyak 5 je lah, 5 layer. Sekarang saya dah tak ada buat banyak-banyak layer lah. Sebab kita nak konsistenkan PPM kita. Kita tak nak gain banyak tapi loss banyak. Kita nak macam gitu kan. Okay, lepas tu kalau high risk pula, ni favourite saya. Favourite saya high risk. Okay. Bila waktu saya nak trade high risk ni, saya scalping. Saya scalping pada time frame kecil, saya akan filter. Mula-mula saya akan pastikan kat time frame besar. Bila dah okay, dah match dengan apa yang saya nak, saya akan filter lagi kat time frame kecil dan saya akan start dekat situ. Dan itu saya akan fokus, saya tak berganjak ke mana-mana. Sebab biasanya kalau high risk ni saya guna lot yang besar, layer yang banyak. Macam tu. Lepas tu kita memang kena fokus dekat high risk. Macam tu. Sebab saya cuma setakat ni saya memang favorite saya adalah gold dengan silver. Okay, kalau pair pula saya biasanya dekat GJ dengan GU je lah. Saya tak familiar pair-pair lain. Jadi saya dah biasa lah macam gitu. So why not kan, kalau trader-trader kat luar sana pun buat benda yang sama dia macam tu. Mapping dulu, lepas tu jangan letak layer banyak-banyak, jangan letak lot besar-besar. Jangan jadi saya yang dulu. Okay. Itu dia.